Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Bagaimana jajaran politik Sabah ketika ini? Kesahihan Ketua Menteri Sabah telah dicabar sekali lagi selepas parti politik beralih sokongan. Buat masa ini tiada sesiapa selain penyandang Ketua Menteri Haji Jino yang mendakwa mempunyai majoriti. Bagaimanapun situasi politik di negeri itu dianggap cukup serius untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalannya Ahmad Zahid Hamidi terbang ke Kota Kinabalu malam ini dengan harapan dapat campur tangan. Ini cuba memahami landscape politik Sabah yang berkompleks dengan meneliti bilangan yang diperlukan untuk membentuk kerajaan dan isu-isu yang timbul daripada cabaran terkini. Siapa yang mengetuai Kerajaan Sabah sekarang? Setakat malam tadi, Pemimpin Gabungan Rakyat Sabah, GRS, Haji G nampaknya masih mendapat sokongan majoriti 44 daripada 79 adun di Dewan Undangan Negeri Sabah. Tiada adun lain yang mendakwa mendapat sokongan majoriti. Mengapakah kesahihan Haji G sebagai Ketua Menteri dicabar? Penentang Haji G mendakwa dia tidak lagi mempunyai keabsahan sebagai Ketua Menteri menurut Perkara 6/7 Perlembagaan Sabah. Undang-undang ini menetapkan bahawa selain mendapat kepercayaan majoriti di DUN, Ketua Menteri juga mesti daripada kalangan keluar ketua parti politik yang memenangi majoriti kerusi yang dipilih. Semasa pilihan raya seperti 2022-20, Haji G adalah Ketua Bersatu Sabah Parti yang merupakan sebahagian daripada Perikatan Nasional Gabungan. Sebagai sebuah gabungan, PN memenangi 17 kerusi dengan bantuan Parti Bersatu Sabah PBS dan PN. Haji G mendapat sokongan 38 adun, lebih daripada 37 yang diperlukan untuk majoriti muda. Menjelang 9 Disember 2022, Haji G dan semua adun bersatu keluar parti dan mengisytiharkan mereka sebagai ahli GRS walaupun merupakan sebuah gabungan GRS didaftar di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan sebagai parti politik. Pencabar Haji G menyifatkan Ketua Menteri itu bukan lagi Ketua Menteri. Parti politik yang memenangi majoriti kerusi yang dipilih justru tidak lagi layak menjadi Ketua Menteri di bawah Perkara 6/7. Haji G merupakan pengurusi GRS sejak tahun lalu. Pengkritiknya bagaimanapun tidak melayangkan Haji G menjadi Ketua Menteri kerana GRS tidak wujud semasa pilihan raya seperti 2020 dan dengan itu tidak memenuhi kriteria di bawah Perkara 6/7. Siapa yang menarik balik sokongan terhadap Haji G? 13 daripada 18 adun BN UMNO menarik balik sokongan kepada Haji G. 5 adun UMNO bagaimanapun kekal menyokong Haji G. 3 lagi adun Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia Masyarakat KDM turut menarik balik sokongan terhadap Haji G bagaimana Haji G masih mempunyai majoriti. Dalam langkah mengejut, kesemua 7 adun Pakatan Harapan PH berikrar menyokong Haji G dengan menyatakan bahawa ia untuk memastikan kestabilan politik sekaligus menamatkan situasi mereka sebagai adun pembangkang. GRS yang dipengerusikan Haji G sudah pun menyatakan sokongan terhadap pengerusi PH Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri di peringkat persekutuan. Bolehkah BN memaksa 5 adun akur keputusan parti? Itu tidak pasti. Bagi pilihan raya persekutuan 19 November, BN memaksa semua calonnya menandatangani perjanjian yang menyatakan mereka akan mematuhi keputusan Presiden Parti mereka mengenai pembentukan kerajaan. Setakat ini tidak ada tanda-tanda BN Sabah mengenakan syarat yang sama. Bukankah Undang-Undang Anti Lompat Parti sepatutnya menghalang perkara ini? Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan hanya terpakai kepada ahli parlimen. Di peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri perlu meluluskan undang-undang serupa terlebih dahulu. Negeri-negeri tertentu telah berbuat demikian, namun Sabah belum meluluskan peruntukan undang-undang sedemikian. Dalam situasi politik Sabah, walaupun undang-undang sedemikian wujud untuk negeri itu, keputusan BN untuk menarik balik sokongan kepada Haji G tidak akan melanggar undang-undang berkenaan.
Perkara 49E hanya menetapkan bahwa ahli parlimen yang bertukar parti atau bebas yang menyertai parti akan disifatkan telah mengusungkan kerusi mereka. Adakah majoriti HJJ telah diuji? Tidak. Tidak seperti ketika Musa Aman cuba menggulingkan Muhammad Safi'i Abdal sebagai Ketua Menteri pada 2020, pencabar HJJ tidak berkumpul untuk membuktikan jumlah sokongan mereka. Tambahan pula, Adun belum dipanggil oleh Yang di-Pertuan Negeri, Johar Mahrudin, untuk menguji sokongan mereka. Bagaimanapun, HJJ akan berpeluang membuktikan majoritinya esok selepas sidang khas DUN. Persidangan ini diadakan pada 21 Desember tahun lepas untuk meluluskan undang-undang yang akan memberikan kuasa kawal selian negeri ke atas bekalan gas darat. Parti manakala memenangi kerusi terbanyak semasa pilihan raya Sabah 2020 berdasarkan kertas undi yang digunakan semasa pilihan raya, Warisan memenangi kerusi sebanyak 29, walaupun kiraan sebenar juga termasuk ahli di EP 6, PN di tempat kedua 17 kerusi dan BN ketiga 14 kerusi. Setakat malam tadi, parti yang mendapat kerusi terbanyak ialah Warisan 19, diikuti UMNO 18 dan GRS 15. Mengapakah sesetengah parti mempunyai lebih atau kurang kerusi sekarang berbanding tahun 2020? Sebagai Ketua Menteri, HJJ melantik 6 adun, menjadikan jumlah keseluruhan adun seramai 79 orang. Perlembagaan Sabah membenarkan sehingga 6 pelantikan sedemikian. Warisan dan DAP juga menyaksikan beberapa wakil rakyat mereka berpaling tadah sejak 2020.